I'm gonna get you. Yeah, whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. I finally found you. You never have to worry if what I say is true. Girl, I've been looking for you, and when I saw you, I knew that I finally found you. I finally found you. Rizka Ayuba Remix. You know I'm gonna get. Rizka Ayuba Remix. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiza di sini bersama dengan MSSM. Terima kasih Fiza, terima kasih. Sekali lagi kita berada di satu sesi, iaitu sesi perkongsian. So, apa khabar Fiza hari ni? Alhamdulillah. Saya pula jadi macam talk show. Tak, semua jangan lebih. Okay. Saya tak boleh saya aku. Ni saya talk show ni. Okay. Ini Fiza punya talk show. Saya kena senyap lah kan. Sebab kita nak korek rahsia Sifu. Okay, right. Tentang dunia perniagaan, dunia Okay. bisnes. Right. Okey. Siapa yang nak kenal Sifu? Sifu boleh kenalkan diri lagi sekali. Okey, nama saya Saiful Mualim. Orang panggil saya MSSM. MSSM ni maksudnya Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Bukannya dia orang panggil saya Master Sifu Saiful Mualim. So panggil saya Saiful. Saya sebenarnya bersama-sama dengan Fiza dalam satu organisasi untuk berkongsi dengan ramai orang bagaimana cara untuk memperbaiki tahap persyarikatan kita agar menjadi lebih mantap dan lebih berjaya lagi insya-Allah Alright. Okay, hari ni kita ada tajuk baru. Minggu lepas kita dah ada tajuk lain, pemantauan syarikat. Kali ni kita ada best juga Sifu. Saya sebenarnya saya kan bila saya buat soalan ni macam banyak sangat. Saya dah tengok soalan pagi tadi. So dah tengok soalan, saya prepare sikit lah. Itu pun saya rasa macam ada lagi nak tanya. Tapi saya kata tak apa, nanti bagi ni dulu. Nanti kita tengok based on Sifu punya jawapan. Itu dia lah punya panjang soalan. Kali ni tajuk dia adalah 5 kesilapan utama dalam syarikat sebagai entrepreneur. Dia ni tajuk ni mau kepada orang yang tengah buat bisnes. Tak kisahlah 3 tahun ke, setahun ke, tapi dah ada bisnes. And then dia tak sedar apa kesilapan yang dia dah buat. Kadang-kadang memang kita rasa enjoy buat bisnes. Orang yang betul-betul passion, dia enjoy buat bisnes. Dan dia rasa semua dia boleh buat. Ya, betul. Dan dia rasa so tak salah lah kan? tak salah. Itulah saya pun rasa macam tak salah. Tapi kita tengok apa kata Sifu. Salah ke tak salah tu. Jauh mana kita boleh enjoy seorang-seorang shot sendiri. Itulah. So sedia Sifu? Boleh. Saya boleh berkongsi, tak ada masalah. InsyaAllah dah minum kopi pun. Alhamdulillah. Fiza pun yang buat hari ni, Alhamdulillah. Macam beli je. Saya bagi soalan pertama.
kita ada few soalan. Siapa nak tanya soalan lain pun tak apa, boleh bagi soalan dekat ruang komen. Nanti saya akan baca. Seronok kalau ada persoalan, jadi kita boleh sama-sama berkongsi lah. Kalau macam tak ada soalan tu macam tak ada challenging lah. Tak ada challenge ya. Okay, alright, yeah. Okay, lepas tu korang juga boleh share dekat ataupun share dekat watch party dekat wall masing-masing. Siapa nak minat nak share tu kan. Jangan share dekat grup banyak, nanti kena spam. Saya minta siap-siap. Okay, betul juga. So maknanya ada target group lah ya. Okay. Alright. So saya nak tanya Sifu, sebenarnya apa 5 kesilapan utama entrepreneur dalam persyarikatan? Kenapa 5 je? Sebab 5 yang saya rasa macam tak kisahlah berapa Sifu nak bagi, kita boleh sama. Okay lah, saya bagi top 5 yang saya sendiri rasakan dari pemerhatian saya dan juga daripada kita punya konsultansi kita dengan beberapa orang business owner lah ya. So kesilapan yang utama yang saya nampak adalah satu sikap one man show. One man show ni maknanya dia actually buat semua benda lah dalam syarikat dari segi momentum. Maknanya apa benda pun dia buat sendiri, decision making, macam perlaksanaan dan sebagainya lah sehingga mungkin satu masa dia akan memberi masalah yang banyak kepada dia. Itu satulah. So selalunya masalah ni memang ramai berlaku pada entrepreneur yang baru. Kerana apa? Kerana mereka berpendapat dengan kemahiran yang mereka ada tu mereka boleh actually memajukan company. Tapi sebenarnya benda tu betul hanya untuk peringkat permulaan. Tapi selepas itu dia tak akan boleh grow dan sustain. Boleh lah juga. Boleh pada peringkat. Saya bagi contoh, kalau ada satu syarikat untuk menguruskan burger stall. Memanglah boleh sebab burger stall tu kecil je pun, tak banyak dari segi proses workflow tu tak banyak complexity. Kan, tetapi bila food stall ataupun burger stall tu dah berkembang, dah banyak, dah mula deal dengan ramai orang, dah mula deal dengan banyak customer, klien dan sebagainya, maka di situ one man show ni sudah tidak boleh applicable lagi ya. Alright, so maknanya kat sini kita janganlah hanya bergantung kepada kemahiran kita sahaja atau minat kita sahaja, tetapi juga kita harus tengok apa benda yang kita harus lakukan supaya company kita ni tidak dicop ataupun tidak melaksanakan apa yang kita panggil sebagai one man show. Itu satu kesilapan yang pertama. Kesilapan yang kedua yang saya nampak adalah pihak syarikat daripada top management terutamanya tidak mempunyai sistem komunikasi yang mantap. Kalau sistem komunikasi ni tak mantap, maknanya sebab rugi sebab dalam zaman sekarang ni kita ada communication platform yang canggih, yang banyak tetapi komunikasi tu mungkin kita tidak gunakan secara efektif. Saya bagi contoh kalau kita umpamanya mempunyai intranet, jadi management boleh menghantar messages mungkin secara mingguan ataupun even secara harian, mesej-mesej yang disampaikan terutamanya status company, memberi ucapan tahniah umpamanya kepada kejayaan tim-tim yang mendapat projek umpamanya, yang menyelesaikan projek, dan ini amat penting dia akan memberi semangat, motivasi dan staff ataupun working level umpamanya mereka akan tahu perjalanan syarikat. Apatah lagi kalau ada pertukaran hala tuju, mereka juga rasa mereka bertanggungjawab untuk bersama-sama membantu syarikat untuk membuat hala tuju yang baru. Jadi maknanya communication tu mantapkan. Nanti saya akan cerita bagaimana kita nak membuat komunikasi yang mantap. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mudah hilang arah, Fiza. So yang ini selalu kan, mudah hilang arah maknanya bila ada menghadapi cabaran terus tak tentu hala, dan kadang-kadang dia cuba nak membuat perkara-perkara lain yang mungkin mereka tidak bersedia. Jadi kenapa hilang arah ni selalunya disebabkan mereka tidak mempunyai strategic direction daripada awal. Mereka tidak mempunyai strategic direction. Bila tidak mempunyai strategic direction, maknanya mereka tidak tahu apakah sebenarnya kekuatan mereka, kelemahan mereka, peluang yang ada di depan mata mereka, dan apakah ancaman-ancaman luar yang akan mereka hadapi. Dan daripada situ mereka tidak ada target dan juga tidak tahu bagaimana actually mereka nak fokus dari segi skop-skop yang mereka nak fokus untuk tahunan dan juga untuk mungkin dalam jangka masa 5 tahun. Jadi mereka mudah hilang arah. Hilang arah ni adakah kerana diorang tak
Tak ada planning. Ya, itu planning, macam strategic planning tu adalah planning lah. Tapi planning, strategic planning dia, kenapa dipanggil strategik? Kerana dia memang betul-betul berdasarkan kepada kemampuan syarikat. Iaitu kekuatan dia, kelemahan dia, peluang yang ada, bisnes yang mereka create tu tentu akan ada peluang yang terbuka di luar sana, dan juga apakah ancaman yang mereka akan hadapi bila melakukan projek ni. Jadi strategic planning maknanya specified kepada company-company tertentu sahaja. Jadi kalau dia tak buat specific planning, strategic planning, maka sukar untuk company tu maintain supaya tidak mudah hilang arah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ni banyak orang tak buat pun, iaitu tiada pemantauan prestasi semasa. Kalau ada pun mereka melakukan secara informal. So kalau ada pemantauan secara secara teratur, secara sistematik, maka insya-Allah company ini akan berdaya saing dari masa ke semasa. Kerana apa? Kerana di sinilah maknanya informasi tentang prestasi semasa dapat kita lihat dan dapat kita access. Jika sekiranya ia berkembang baik, maka kita jadikan sebagai best practices supaya the whole group dalam syarikat kita dapat memanfaatkan apa yang terbaik untuk dilaksanakan. Tapi kalau benda tu katalah sesuatu yang tidak baik dan tidak bagus, maka company akan membantu project team ataupun membantu tim-tim yang ada masalah untuk segera recover daripada permasalahan mereka. Sebab itulah pemantauan tu penting. Nanti kita akan cerita bagaimana kita nak memantau lah. Dan saya pun telah berkongsi pada sesi-sesi yang lepas bagaimana sebenarnya kita nak memantau syarikat. Dan yang kelima ialah tidak melakukan perubahan. Maknanya tak ada change. Maknanya mereka tidak alert dengan perubahan persekitaran. Mereka tidak alert dengan masalah syarikat. Lantaran mereka meneruskan operasi mereka, membuat andaian bahawa mungkin masalah itu akan hilang dan sebagainya. Jadi bila tidak melakukan perubahan, maka di situlah nanti kita akan ada masalah yang akan mungkin kita boleh kongsikan selepas inilah. Masalah-masalah yang timbul jika kita tidak berubah berdasarkan kepada market change, berdasarkan kepada demand, berdasarkan kepada fokus kita untuk di masa hadapan. So itu 5 utamalah yang saya lihat, iaitu one man show, mudah hilang arah, komunikasi yang kurang mantap, kemudian dari segi pemantauan, mereka tidak memantau dengan efektif dan sistematik, dan yang kelima tidak melakukan perubahan yang sewajarnya. Okey Fiza? Okey tak 5 tu? Okey. Okey ada lagi kan, tapi cukup 5 tu. 5 ni yang selalu nampak lah, yang selalu kita lihat kepada entrepreneur yang especially yang SME dan sebagainya lah. Sifu kan ada a few syarikat yang Sifu tolong, yang bantu. Pada pendapat Sifu atau yang Sifu perasan, sebenarnya apa kesilapan mereka sebenarnya? Maknanya macam sejauh mana kesilapan mereka? Sejauh mana diorang perasan kesilapan mereka tu? Okey, Fiza, kalau mereka perasan sudah tentu mereka berbuat sesuatu kan. Maknanya diorang tak perasan lah. So selalunya bila mereka berjumpa, mereka tak berapa perasan. Mereka perasan mereka ada masalah, tetapi mereka tak perasan kenapa masalah itu berlaku. Ya, sebab itulah kita sebagai entrepreneur, kalau kita baca buku pun, kalau kita berjumpa dengan mentor pun, mereka selalu berpesan kita mestilah jumpa kepada coach-coach, mentor-mentor dari pelbagai dari pelbagai lapisan, terutamanya dalam bisnes yang sama. Jadi mereka akan membantu kita untuk analyse kalaupun kita tidak melakukannya secara efektif. Jadi sebab tu kalau kita lihat banyak entrepreneur dia meneruskan dia punya bisnes dia walaupun mereka menghadapi masalah maksudnya selepas 5 tahun teruskan lagi, 10 tahun teruskan lagi, 15 tahun teruskan tanpa melakukan perubahan yang diperlukan. Maksudnya perubahan yang diperlukan lah supaya mereka berubah daripada keadaan sekarang kepada keadaan yang baik. Jadi Fiza, macam juga badan kita. Badan kita kalau katalah kita sakit, ataupun kita nak mendapat satu penyakit, selalunya ada simptom kan. So macam orang diabetik kan, kalau orang kena kencing manis, selalunya sebelum dapat tu dia akan selalu dia akan selalu mengantuk, dia selalu penat. Itu simptom-simptom dia lah. Begitu juga orang yang dapat kanser, orang yang dapat sakit gout, semuanya ada simptom-simptom. Orang yang dapat stroke pun ada simptom dia, orang dapat sakit jantung pun dapat simptom dia. Jadi simptom untuk orang yang menghadapi masalah tentang masalah-masalah sebutkan tadi, kesilapan tadi. Yang pertama sekali, company ni tidak grow.
Itu simptom dia. Kita boleh lihat kalau company tu tak berkembang kan. Itu yang nampak lah. Dah 5 tahun tak berkembang, 6 tahun tak kembang, 7 tahun. Maknanya perkembangan dari segi bisnes ke, atau perkembangan dari segi organisasi, perkembangan dari segi revenue and profit, perkembangan dari segi scope dan sebagainya. Maknanya dia tak berkembang, dia ke arah yang sama je. Maknanya lebih kurang. So itu simptom pertama. Yang kedua, kita boleh lihat simptom profit yang tidak seberapa ataupun profit tidak mencapai target yang disasarkan walaupun banyak sale. Sale dah banyak ni, makin banyak tapi profit tak dapat seperti yang diharapkan atau disasarkan. Jadi kat situ kita juga boleh melihat satu simptom kenapa company ni ada masalah ataupun ada kesilapan lah. Itu maknanya simptom yang kedua. Yang ketiga, Fiza, ini juga terjadi pada beberapa company yang dahulunya mereka mempunyai market share yang besar. Katalah saya example specialized business. Specialized business ni saya bagi contoh macam e-hailing kan. Kalau dulu Grab dengan Uber saja kan. Tapi sekarang dah banyak kan. Banyak apps dah. So cuma sekarang ni adakah Grab dengan Uber duduk diam saja dan market share mereka menurun, atau bagaimana mereka nak menangani masalah competition ini. Jadi mungkin Grab dengan Uber akan menambahkan bisnes mereka dengan buat business scope yang lain, bukan hanya untuk deliver food saja. Kalau kita lihat macam Grab sekarang buat bisnes yang lain. Seperti even untuk plumber pun dia boleh menyiapkan servis seperti ini. Sebenarnya kita just pergi Grab, okey kita nak ada plumber, dia dah ada plumber yang list dalam tu, kita boleh ambil. So kat situlah maknanya Grab sentiasa up to date. Maknanya untuk supaya dia boleh lari ke depan. Jadi masalah simptom yang kita tengok adalah maknanya dia hilang market share. Maknanya dia tak buat apa-apalah. Kalau dulu dia kata competition dia cuma ada 2 sahaja player, tapi sekarang tiba-tiba dah ada 20 player. Kalau dia tak buat apa, memang makin lama dia akan matilah. Sebab tu company macam Grab dia akan expand, dan sebelum orang lain kejar dia dah ke depan dulu. Macam-macam dah Grab sekarang buat. Orang lain baru nak masuk nak compete untuk food delivery, dia dah pergi ke tempat-tempat lain dan dia mantapkan apa yang dia buat sekarang. Jadi kita pun dalam bisnes kita, dalam bidang kita pun kita kena buat yang macam itu. Yang ketiga sekali adalah berkenaan dengan soft issue lah, Fiza. Maknanya kalau kita tengok lah kan, staff kita dah mulai lemau. Perasan kan? Maknanya produktiviti dah kurang. Kemudian dari segi efisiensi dah kurang. Kemudian kita tengok dari disiplin datang pun dah lambat, kadang-kadang hilang dan sebagainya. So ini adalah simptom, ya. Simptom kesilapan kita. Bukan sebenarnya bukanlah kesilapan mereka. Kita selalu istilahkan, oh ni staff saya disiplin tak bagus, mereka mereka tidak membantu, mereka tidak itu dan ini. Tapi sebenarnya kesilapan tu berpunca daripada kita. Daripada kita juga. Jadi produktif, prestasi dan disiplin semakin menurun adalah juga satu simptom. Dan yang last but not least, yang ini yang saya rangkumkan semualah. Kita dah mula menjadi hamba kepada company kita. Pernah dengar kan perkataan ni kan? Maknanya kita dah jadi slave kepada company kita. Kerana apa? Kerana kita Macam mana kita perasan tu? Kita jadi hamba. Mana tak jadi hamba? Kita orang pertama buka office. Dan orang last kali yang tutup office, satu. Kedua, gaji kita yang sepatutnya kita dapat. Katalah gaji kita sepatutnya RM10,000. Tapi sebab staff, sebab kita kekurangan dana ataupun kewangan, maka gaji kita berikan kepada staff kita. Kita dulukan untuk staff. Jangan kita suffer. Kan? Kemudian nombor 3, kemudian bila bank-bank dah start calling untuk mengutip hutang kan. Begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan start mengutang daripada loan-loan yang kita ada. Kita pun running around. Kita running around nak buat structure kita punya financial planning. Kita berlari sana sini dengan lawyer dan sebagainya. Jadi kita jadi hamba kepada company kita. Yang dulu kita ada work-life balance. Sekarang kita dah semakin ada company, bukan kita semakin makmur dalam kehidupan kita, tapi makin lama semakin teruk kita bekerja keras untuk menyelamatkan company. Jadi itu namanya satu simptom yang mungkin disebabkan kesilapan kita lah. Itu ada 5 juga lah, Fiza. Kan? So itu tapi kebanyakan orang dia tak sedar. Jadi sebab tu kalau dia jumpa saya, first thing saya kata, okay, saya akan bagi
the first kind of solution ataupun suggestion, dan selepas tu saya cadangkan untuk buat assessment. Untuk buat penilaian, sebab cari assessment kita ni mudah saja, kita lihat dari beberapa sudut. Pertama kita dilihat dari sudut operation management mereka, dalam tu mungkin dari segi quality management mereka, marketing and sale mereka, change management mereka dan sebagainya, dan juga mungkin dari segi financial umpamanya, adakah financial system in place. For example, cara kita monitor collection umpamanya, adakah company ni tak sihat sebab collection tak bagus, klien banyak tak bayar, maknanya sepatutnya kita dapat collect 1 juta, kita hanya dapat collect 500,000. Dan ini semua adalah penyebab-penyebab, dan bila kita membuat assessment study ni akan ada nanti satu penambahbaikan yang akan kita recommend. Itulah caranya kita membuat sesuatu sistematik. Kadang-kadang benda tu simple je Fiza, tapi kita rasa macam aku tahu macam mana nak buat. So kita kat dalam tu, Sifu, Yes, dekat dalam tu kita rasa syok sendiri mana Betul. je kalah. Yeah. Bila orang luar dia nampak, kita rasa macam okey. Betul Fiza, itu adalah masalah kita sebagai manusia lah. So kita rasa kita tahu dan kita rasa kita buat, tapi benda tu drag lalas tak buat. Contoh macam Sifu kata tadi, one man show kan Sifu. Correct. Kita bukannya tak nak bukan nak jadi one man show sangat, tapi kita takut tim kita tak boleh tim kita tak boleh buat. Lepas tu kita rasa macam kita je buat, kita tak nak ada masalah dengan klien. Betul tu, betul. Tapi sebenarnya Fiza, sama juga macam saya juga. Tapi kalau di peringkat permulaan, memang kita perlu maknanya kita perlu direct, kita perlu guide, kita perlu step up, kita perlu lead in the beginning. Tapi semakin kita bergerak ke depan, semakin kuat kita punya sistem. Jadi actually masalah utama dengan one man show ini adalah kita tidak mempunyai sistem. Jadi kita terlampau mengharap diri kita untuk melakukan sesuatu sehingga kita kehilangan masa untuk kita rebut peluang yang lain. Maknanya sepatutnya masa kita untukkan untuk strategic planning, tetapi kita masih lagi running around. Running around mesti isi borang, buat quotation, check itu, check ini, benda-benda yang kecil-kecil kan. Kerana apa? Kerana sistem tidak ada. Maknanya template untuk staff kita check pun tak ada. Jadi bila kita ada satu sistem, for example nak buat proposal, kat situ dah ada checklist, iaitu apa yang kita panggil sebagai work instruction kita lah. Maknanya dah ada kat situ. Kita nak buat assessment, semua dah ada checklist. Kita nak buat review, semua dah ada checklist. Nak buat proposal, dah ada surat template, semua dah ada, siap. So jadi kita tak perlu lagi nak buat semua benda. Kita just fokus kepada benda yang lebih bernilai. Sebab macam saya kata tadi, kalau kita tak buat apa-apa, pertama market share kita akan hilang. Kedua, kita tidak boleh dapat mengejar banyak lagi projek ataupun banyak lagi peluang yang ada kat luar. Sebab tu sistem tu amat penting, dan insyaAllah syarikat kita ni, consultancy company ni boleh membantulah dari segi membuat quality management system, iaitu bermula daripada polisi dia, kemudian daripada prosedur dia, iaitu perkara yang semua staff, employee dan management kena follow. Kemudian guideline dia, iaitu menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan sesuatu kerja atau proses workflow. Dan akhirnya kita punya kita punya work instruction, yang mana kebanyakannya adalah checklist, check sheet dan sebagainya, yang boleh digunakan untuk kerja seharian. Okay. Sifu, tapi macam mana kalau katakan, contohlah saya tukar masak kan. Satu contoh resepi tu, kalau saya kongsikan, saya ni takut nanti dia tiru dan dia buat pula bisnes lain kan. Okay. Macam mana tu kalau kita nak control, macam mana nak beri kepercayaan tu, Okay. supaya kita tak buat, sebab kita boleh pergi buat benda lain. Okay, correct. Tapi dalam sama kita takut juga resepi kita kena curi. Macam tu. Correct. So sebenarnya sebab tu saya kata tadi, sebenarnya risiko ni tetap ada, Fiza. Risiko tu ada. Jadi bagaimana kita nak mengurangkan risiko itu. Okay, yang pertama sekali, kita for example untuk mengurangkan risiko, kita ada NDA. Orang yang memegang resipi tu ada non-disclosure agreement. Maknanya telah termaktub dalam undang-undang. Saya first time dengar. Kalau maknanya termaktub dalam undang-undang, kalau dia gunakan resipi kita boleh sue dia. Kita boleh bawa ke mahkamah, dan ini mungkin menakutkan sikitlah. Taklah saya kata akan menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah dari segi penambahbaikan. Resipi kita tu perlu dinamik dan perlu ke depan setiap masa.
Jadi orang tak boleh kejar. Yes, orang tak boleh catch up. So maknanya macam for example kalau kita lihat McDonald McDonald sekarang banyak fast food restoran, tapi McDonald sentiasa kreatif dengan produk-produk baru supaya orang tak boleh kejar. Dia buat nasi lemak walaupun dia sebenarnya fast food, dia buat nasi lemak dia dan macam-macam lah. So nak menunjukkan bahawa company ini berbuat sesuatu supaya competition itu ataupun kehilangan originality atau specialization itu dapat dikurangkan. So itu dua cara yang utamalah. Tapi maknanya risiko tu tetap ada kan. Tapi kita boleh calculate kan. Kata itu boleh calculate. Boleh, memang kita boleh. Tak ada masalah. So tapi non-disclosure ni penting kalau berkenaan dengan resipi, ramuan dan sebagainya. Faham, maknanya tak adalah tak takutlah nak delegate kerja atau nak pass kerja. Kemudian produk kita perlu trademark ataupun kita boleh register ke MyIPO. Itu adalah antara perkara-perkara yang kita boleh merendahkan risiko. Tapi memakan masa sikit lah. Maknanya kita gunakan masa, kena pergi MyIPO. And then tapi at least kita buat pelbagai cara. Kalau betul-betul kita nak protect kita punya resipi, kita punya proprietary, kita perlu intellectual, maknanya itulah sepatutnya kita buat NDA, kita buat trademark, and then kita sentiasa membuat penambahbaikan, macam itulah. Okey, Sifu ni ada satu soalan ni. Ada soalan ni? Tak ada soalan saya lah, kiranya daripada saya. Okey, tapi kalau ada soalan silakan ya. Tapi ada benda ni pernah terjadilah kawan-kawan saya kan. Okey, diorang ni biasanya macam bisnes turun temurun daripada parent ataupun daripada keluarga. Bisnes keluarga lah bisnes keluarga lah kan. And then sampailah ke level dia. Okey. Bila level kita zaman dah berbeza. Jadi banyak benda kita kena improvise. Contoh dulu mak ayah kita buat bisnes guna offline je. Sekarang semua online. Kalau kita buat kita ni kan. Itu salah satulah. And then pasal culture ni minggu lepas pun saya cerita pasal culture kan. Culture penting kan. Tapi macam mana kita nak tukar culture tu sedangkan culture tu daripada mak ayah kita dah kata masuk kerja pukul 9 contoh. Sampai kita pukul 8.30 dah masuk. Jadi macam mana kita nak make sure benda tu nak buat implement benda tu. Soalan yang amat bagus sekali lah Fiza. So untuk pagi ni lah. Saya katalah masalah ini masalah dihadapi oleh Fiza kita lah sebagai seorang yang mendapat bisnes turun temurun dan dia sudah pun mempunyai culture sendiri ya kan. Alright. Bila kita pergi ke arah untuk lebih maju, maknanya perubahan harus dilakukan. Seperti Fiza tahu, culture ni bukan maknanya boleh kita paksa orang. Okey, ini budaya kita, semua ikut budaya ni. Tak boleh ya. Budaya ni maknanya perlu kita tanam. Maknanya mungkin kita perlu enforcement. Enforcement tu maknanya orang kena follow procedure. Macam polis lah. Polis bagi tahu, jangan buang sampah mesti kena denda. So bila polis bagi saman, duk bagi saman, lama-lama dia jadi culture. Tapi masalah mungkin sekarang ni kalau buang sampah tak ada orang saman. So orang pun duk buang lagi. Bila tengah memandu kereta, pum, kadang-kadang kita terkejut. Ada plastik air keluar kan. Ada botol air. Itu satu sikap yang tidak baik lah. Cuma berbalik kepada company tadi. Apa masalahnya? Selalu masalah yang ada bila kita ada company keluarga. Agak-agak. Itulah bila macam culture tu dah sebelum ni dah macam ni, tiba-tiba kita nak ubah. Kita sebagai leader ataupun bos kat situ, kita mesti risau takut tim tak diterima. Tiba-tiba ramai pula yang berhenti. Saya mungkin boleh beritahu masalah utama yang selalu saya nampak lah dengan bisnes keluarga ni ataupun company yang hanya mempunyai satu director ni adalah pertamanya dia mengambil mudah. Dia mengambil mudah dalam segi membuat decision making. Umpamanya nak ambil duit, dia suka-suka je ambil duit. Maknanya tak follow certain system. Sistem procedure, certain governance. Maknanya dia tak follow governance dan dia tak follow assurance. So maknanya bagaimana caranya kita untuk mengelakkan supaya perkara ini dapat dielakkan. So untuk mengelakkan perkara ini, of course kita kena establish sistem kita. Sistem yang ada adalah governance dan juga assurance. Governance tu procedure lah. Procedure tu maknanya katalah you nak keluarkan duit 10,000 dari company, siapa kena approve? Maknanya siapa yang prepare, siapa kena approve.
So kat situ dokumentasi perlu ada ataupun transaction perlu ada. Kalau online pun online, offline pun offline. So prosedur perlu ada dalam syarikat untuk buat decision umpamanya. Decision umpamanya untuk buat proposal mesti ada. Siapa yang kata boleh buat proposal ni? Sebab selalunya kalau kita nak buat proposal ada proposal yang umpamanya kita kurangkan kepada kebiasaan. Katalah profit margin kita target 10%. Tapi kali ni kita kena bid low. Mungkin 2-3%. Jadi management kena buat decision. Kena pula projek tu besar katalah kan 20 juta, 30 juta. Jadi kalau kita ada governance kat situ, kita tak perlu risau. Umpamanya katalah satu company tu ada banyak projek. So dia perlu ada satu steering committee. Proposal committee meeting. So setiap proposal tu dia deliberate. Okay, ni nak pergi ke tak? Ni nak pergi ke tak? Jadi dia vet through daripada semua yang telah dipersembahkan oleh tim-tim masing-masing yang buat proposal tu. Jadi dapat kita laksanakan secara governance lah. Maknanya kita keluar bila kita semua dah pasti benda tu akan keluar. Dari segi assurance umpamanya for example dari segi proses workflow lah. Maknanya kita pastikan proses workflow kita tu berlaku ikut apa yang kita buat dalam kita punya guideline kita lah. Umpamanya katalah assurance dari segi kita nak melihat bagaimana perjalanan cash flow kita kan. So kat situ dah ada guideline ni, so kita kena follow lah. So kita kena check maknanya yang masuk, yang keluar, daripada mana yang masuk, daripada mana yang keluar dan sebagainya. So dua perkara ni penting Fiza, iaitu assurance dan governance. So salah satu cara ialah dengan pertama tadi dengan adanya key meeting tadi macam for example management committee meeting. MC meeting ni wajib untuk semua syarikat. So sebab yang ini maknanya walaupun kita bisnes keluarga, okay, tetapi akan ada tim yang lain, akan ada team member daripada umpamanya mungkin daripada finance, mungkin daripada project, mungkin daripada marketing. Jadi dalam management committee tu bukan hanya kita dengan adik-beradik kita, tetapi orang lain yang sama, dan decision dibuat berdasarkan deliberation masa tu. Jadi kat situlah kita ada governance dan assurance kita. And then kalau company kita dah semakin besar, kita ada board member. Jadi board akan lihat perkara-perkara yang sampai kat board tu hanyalah perkara-perkara yang paling penting, paling mustahak kan. Jadi kat situ pun satu cara untuk kita memastikan bahawa culture ataupun budaya perjalanan syarikat itu dilaksanakan atau ditadbik urus dengan cara yang betul dan berhemah lah. Kemudian kita ada of course yang paling penting sekali, kita develop kita punya quality management system. Sebab tu selalu company akan stress kita akan mendapat ISO dalam setahun, mendapat ISO dalam 3 tahun. Sebenarnya itu satu direction yang amat baik ya. Tetapi quality management system ni perlu kita implement. Kalau kita implement just kita nak show off saja, dan akhirnya besok mungkin ada banyak non compliant. So ISO kita tu mungkin tak boleh di-maintain, tak boleh sustain. Nanti bila ada auditor, kita lah daripada SIRIM auditor, daripada BVQI ke mana-mana, akan ada banyak non-compliant. Bila dah banyak non-compliant, kita dah tak boleh dapat ISO certification lagi. Jadi jadi company yang baik, dia akan develop dia punya quality management system daripada semasa ke semasa, dan mereka tahu apa yang mereka perlu develop untuk memastikan prosedur, guideline, work instruction ada in place supaya governance dan assurance dapat dilakukan dengan mantap. Jadi kita pun boleh bantu Fiza. Kita boleh bantu identify apakah prosedur guideline yang perlu dalam sesebuah company, dan insya-Allah kita boleh buat planning supaya mereka dapat bantu mereka untuk establish benda-benda perkara ini. Yep. Itu yang termasuk yang polisi semua. Polisi ya. So daripada polisi, prosedur, guideline dan juga work instruction. Yang kita jadikan pada Okay. Yes, correct. Ada lagi ke soalan Fiza? Banyak. Soalan ada tak? Soalan dekat sini tak ada lagi. Siapa yang ada soalan? Ada Umairah ni. Waalaikumsalam. Okay, alright. Dia bagi salam. Okay, alright. Okay. Okay. Macam mana, apa tips
ni tips daripada Sifu lah. Okay lah, tak. Saya nak tahu Okay. juga lah kan. Okay. Nak buang kena mark sebagai one man show ni. Oh, okay. So maknanya setelah beberapa ketika kita masih lagi one more show lah. Okay, kita kena tahu dari mana kenapa perkara ini berlaku lah. Perkara ini berlaku pertama tak percaya dengan orang lain lah. Betul tak? Maknanya dia tak percaya orang lain boleh buat. Ya. Kedua, kita mungkin tak ada masa nak train. Dan kita rasa kita tak nak invest dalam training people. Nak develop people. So kita kata Ada cost. so dia cost pun sebenarnya tak boleh sebab company kita mempunyai specialization daripada skop kita. Katalah company kita buat sambal. Kan for example. So kita ada quality system kita sendiri. Kalau kita attend training course, dia ajar secara generic sahaja. So maknanya dia tak ajar proses workflow untuk buat sambal. Maknanya daripada raw material kepada central kitchen, kepada packaging, kepada delivery. Maknanya better kita lah yang buat. Yes. So Sistem sebab tu kalau boleh kita yang akan, maknanya kita dalam organisasi company tu lebih elok kalau kita buat training. Kita yang buat sendiri sebab kita kita yang buat tahu. sendiri. Yes. Tapi kita berdasarkan kepada sistem. Sebab tu kita sendiri kena mantap. Kalau kita sendiri tak tahu dan tak sedar dan tak aware about quality management system, maka sebab tu kita hanyut. Kita hantar training kita balik tak tahu apa. Betul lah, saya trigger lah tiba-tiba hari ni. Unless katalah orang tu kita hantar pergi training dan bila balik kita suruh dia develop internal quality system. Dan boleh. Maknanya maknanya hantar yes. training bukannya untuk Correct. buta-buta macam tu je. Yes, bukan maknanya dia tak mahir terus dan dia boleh implement tak. So dia balik, dia kena internalize, dia kena customize, dia kena develop untuk company, barulah kita boleh train kita punya train team kita supaya mengikut tadbir urus dan tata cara company kita. Cik, bahasa Malaysia pun bagus juga. So itu antara punca-punca dia lah kan. Tetapi seperti yang saya kata tadi, maknanya kalau nak keluar daripada perkara ini, kita develop sistem daripada sekarang. Maknanya daripada kita start establish the company. So kita start sikit-sikit. So maknanya kita duduk sit down dengan team kita, apakah prosedur yang patut kita buat yang mana semua orang mesti follow. Kemudian apakah guideline yang perlu ada yang boleh memberitahu orang macam mana nak buat. Katalah yang macam saya kata tadi, nak produce sambal kan. How to produce sambal. So kita akan bagi tahu ini cara dia. Kalau nak produce let's say sambal tempoyak ikan bilis, apa proses workflow dia. For example, so guideline dia ada. Dan detail-detail tu nanti dalam work instruction. Katalah checklist untuk masak, ada resipi dia. Masukkan berapa pot tempoyak, masukkan berapa banyak cabai, masukkan berapa banyak bawang, dan semuanya semua tu ada dalam resipi, dalam work instruction. Saya rasa kalau semua orang berganding bahu dengan mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam area yang mereka lakukan, kita akan dapat membina satu quality management system yang mantap dan berterusan lah. Sebab tu kalau company besar dia ada satu jawatan quality manager. Tugas dia bukanlah untuk memastikan semua berkualiti, tapi dia membina sistem dan memastikan semua staff di peringkat level mana-mana untuk melakukan prosedur governance Kerja yang betul dan lah. kerja yang betul. Yes. Okay. Wow. Saya pun tak terfikir. Saya selalu pergi kelas, saya ingat saya yang kena implement. Dia kita pergi kelas, kita kena tailor, kita customizekan dengan company. Betul kita ajar. Correct, boleh kita ajar. Itulah mindset founder ni kan. Nak buat sendiri semua. Okay. Okay, tahap macam mana kita nak declare bahawa company tu okay, tadi Sifa cakap pasal change management kan. Okay, alright. Saya punya soalan dah campur dah sebenarnya. Okay, alright. Okay. Bagaimana kita nak declare bahawa company tu perlu ada perubahan change management tu? Change management ni satu perubahan yang besar lah. Maknanya tapi sebelum kita melakukan perubahan, kita kena ada satu budaya di mana kita selalu membuat improvement. Okay, so kalau kita perasan kalau kita ada KPI, ada target, dia ada dua kategori. Katalah dalam bidang finance pun, apakah dia business as usual target. Maknanya target kita umpamanya kita nak revenue, kita nak profit, kita nak sale, revenue dan profit umpamanya. Jadi apakah improvement initiative? Improvement initiative kali ni mungkin dari segi collection. Kita tak pernah buat sebelum ni. So improvement kita tahun ini kita nak monitor collection. Berapa TAR kita? TAR kita maknanya berapa lama overdue. Katalah kita sepatut collect within
kita kata tak sepatutnya lebih daripada 30 hari daripada tarikh kita nak collect dapat payment. So kita buat KPI lah. Okey. Tak boleh lebih 30 hari atau 60 hari atau 90 hari. Jadi kat situ satu penambahbaikan ataupun improvement. Begitu juga dengan company. Kalau katalah kita, sebab tu bila kita ada pemantauan, kita akan nampak ada satu masalah. Kita boleh check perasan Correct. tu. So masalah kita, for example kalau kita buat construction, kenapa material selalu lambat? Ataupun machinery selalu sukar nak dapat. So bila as a management committee, kita chair the meeting, bila project manager present, tentunya kita akan mencari jalan. Kalau jawapan ada kat situ, fine. Tapi katalah kita cuba tapi tak dapat. So kat situlah kita kena buat improvement initiative. Macam mana kita buat improvement initiative? Kita buat assessment. Kita tengok dia punya proses workflow. Siapa supplier machinery, siapa yang buat purchasing material apa yang kita beli, kenapa ada masalah. So bila kita buat assessment, akan ada recommendation yang kita buat. Di situlah kita buat penambahbaikan. Tetapi sekiranya masalah tu lebih besar, di mana dia involvekan katalah company kita tak boleh grow, aset rugi, dah 3 tahun dah kita ni rugi. Kemudian kita tak buat apa-apa, staff kita pula lemau, tak ada idea, produktiviti rendah. Projek pula ada banyak tetapi semua projek masalah. Jadi kat situlah kita buat assessment dan juga kita buat survey. Katalah kita survey kepada staff kita. Kita mungkin ada 20 soalan dalam different kategori. Tujuannya untuk mengetahui, katalah kita ada 10 staff pun kita boleh buat survey ataupun feedback. Apa sebenarnya yang mereka rasakan atau pendapat mereka. Itu dari segi climate survey, dan juga kita buat assessment. Daripada situlah kita akan lihat sama ada perlu change management atau tidak. Change management tu melibatkan organisasi company itu sendiri, iaitu dari segi organisation chart umpamanya. Mungkin perlu kita tambah satu unit ataupun perlu kita reduce dan sebagainya. Kita perlu optimize berdasarkan kepada scope yang kita identify. Skop baru umpamanya yang kita identify, atau skop mana yang perlu kita delete. Sebab kita nak buat change management ni radical sikit lah. Maknanya ada perubahan dari segi organisasi. Kemudian ada perubahan dari segi hala tuju lah. Actually yang pertama sekali hala tuju lah. Ada efek. Of course lah, kalau kita lah study kita, bila kita buat study tu, kita tengok fokus kita 5 tahun, tak ada. Fokus kita macam tu je. Maknanya tak akan memberi keuntungan kepada kita. So kenapa kita nak stay dalam skop tu? Kalau kita boleh berbuat sesuatu dan nanti kita boleh dapat orang kata the market share kan, dan barulah kita teruskan. Tapi kalau kita rasa memang dengan apa cara sekalipun kita rasa dah tak boleh, so mungkin kita kena corner, kita cari bisnes yang lain yang mungkin ada kena mengena dengan bisnes yang kita buat sekarang, tapi kita buat new scope. Katalah macam kita buat renovation. Bila kita buat renovation kan, kita rasa macam terlampau banyak competition dan juga mereka semua dapat buat proposal harga yang rendah. Kita banyak buat benda tapi tak boleh juga compete. Mungkin kita kata kita identify new business area. Oh, kita dah pernah deal dengan prefab katalah kan. So kita nak tukar pada prefab. So prefab ni tak banyak sangat involvekan let's say manpower. Just macam trading saja dan mungkin kena establish installation. So begitulah caranya bagaimana bila kita ada budaya untuk melihat dan menafsir, analyse dan study masalah kita, insya-Allah kita akan identify sama ada kita perlu improvement ataupun change management. Macam itulah Fiza. Wow. Okey. Dah siap. Berapa minit lagi? Okey. Saya nak tanya satu soalan. Soalan ni pun macam soalan maut jugalah. Saya tak tahu lah saya boleh jawab ke tak. Tapi saya terfikirlah. Okey, macam contoh kan. Saya buat business contractor ni kan. Boleh pergi, tak boleh pergi. Kadang-kadang rasa macam profit tak nampak. Macam tu lah. Kita akan rasa goyang tu situ. Okay, alright. Ni pengalaman saya lah. Kita akan rasa goyang untuk nanti kan kita tak boleh nak support company, kita perlukan cash. profit, cash. Okay, so terfikirlah kan. Biasalah syaitan datang kan. Terfikir boleh tak kalau kita
buat bisnes lain ataupun buat bisnes lain tapi perlu ada related lagi ke ataupun tiba-tiba kita terus tukar produk? Sebenarnya Fiza, jawapan ni tak straightforward lah. Sebenarnya apa tujuan kita nak buat bisnes lain tu? Katalah Fiza dah ada bisnes construction tadi kan. Tiba-tiba Fiza nak buat bisnes lain. Bisnes lain tu tak tahulah network marketing tambah lah. Correct, network marketing ke ataupun buat satu bisnes baru ke dan sebagainya. Sedangkan company ni belum establish. Okey, yang paling penting sekali adalah kita assess kita punya company situation. Boleh tak kita buat penambahbaikan? Okey, maknanya katalah kita target untuk company dapat profit selepas setahun kan, supaya kita dapat hidup kan, atau dapat bantuan, dapat fund dalam masa setahun. So kalau kita boleh dapat, kita teruskanlah, sebab tujuan kita buat company adalah untuk kita grow bersama company sehingga menjadi satu company yang profitable, yang healthy kan. Tetapi kalau masalah dengan kita, sebab kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Kita dah ada simptom tu, one man show-nya kan, dah tak ada profitnya, customer pun banyak komplain umpamanya, lepas tu staff kita pun lemau, dan kita dah nampak simptom tapi kita ignore dan kita buat bisnes lain. Jadi saya rasa tu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku unless kita tengah establish satu company dan kita rasa company kita ni berjalan dengan baik tapi memerlukan masa untuk dapat return, sebab kita perlu invest dulu, invest dari segi macam kita nak buat establish kita punya branding dan sebagainya. Katalah kita ada company untuk buat review produk for example kan. Tentunya nak review produk ni perlukan kemahiran. Dari segi marketing, dari segi branding dan sebagainya kan. Cerita lain jugalah. Correct. Jadi mungkin kalau kita nak cari pendapatan yang lain tu boleh. Tapi maknanya kita tahu hala tuju dan kita punya purpose, motif kita tahu. Tapi kalau kita kata kita ada masalah terus kita buat bisnes lain, jadi saya rasa tak fair. Katalah kalau kita dah buat assessment, kita perlu tutup company tu, kita tutuplah company tu. Jadi kita tak ada masalah. Kat sini kalau kita berterusan, company ni akan generate kerugian, masalah akan makin bertambah. Kita pula fokus kat bisnes lain. Kat sini problem makin bertambah. Kan? Hutang makin banyak. Staff pula makin lari. Company makin sakit. Jadi makin bertambah teruk. Jadi saya cadangkan kita settle, sebab kita dah decide kan nak buat company. Bila kita dah decide dengan company, kita dah tahu apakah cabaran-cabaran yang kita harus lakukan. Jadi sebab tu bila kita ada masalah, kita sit down, buat assessment, cari konsultan seperti kita ni untuk membantu. Bukanlah kita dapat menyelesaikan 100%, tapi maksudnya kita membantu untuk mencari pain point, tempat yang sakit, agar kita tahu mana nak tweak, mana nak ubah, mana nak adjust kan. Itu tugas kita untuk membantu. Tapi kalau kita ada masalah tak tahu nak buat apa, ni masalah lah, kita anggap balik tidur. kan, kita buat bisnes lain. Jadi lain. masalah lah je, sini tak dapat, sana tak dapat. Itulah. Semacam itulah Fiza. So tengok apakah motif dan tujuan kita untuk bisnes lain dan melihat keadaan company masa tu. Maknanya dia tak adalah takut juga tu, sebab dia takut macam 100% 360 darjah tukar tu. Correct. Then yes, correct. Dan tertinggal company tu. Tertinggal, takut tertinggal. Okey. Ada lagi ke soalan? Soalan saya tak ada. Saya banyak lah. Okey, alright. Lagi? Sebenarnya soalan saya dah campur sebab daripada Sifu punya 5 tadi tu kan. Okey. Dan satu berkenaan dengan komunikasi. Tadi Sifu cakap tidak punya sistem komunikasi yang mantap. Okey, correct. Okey. Macam nak mantap kan? Okey. Tidak punya sistem komunikasi yang mantap. Okey. So ini budaya juga. Okey, saya tanya Sifu. Contoh macam sekarang kan kita banyak apps, mobile apps kan. WhatsApp, Telegram. Adakah bagus? Lepas tu macam klien kan, kita perlu deal dengan WhatsApp ke atau email? Dulu masa zaman saya dulu professional sikit, email lah. Tapi sejauh mana kita nak mantapkan tu benda tu? Okay Fiza, a good question. Okay, so kita kena tahulah. Bagi saya lah, WhatsApp pun satu platform yang amat bagus. Cuma kita kena tahu bila kita nak pakai WhatsApp, bila kita nak pakai email, bila kita nak pakai surat umpamanya ya. So WhatsApp kita gunakan untuk perhubungan sehari-hari. Sebab apa? Sebab kita nak cepat dan pantas. Katalah klien dia nak sesuatu, dia of course dia nak kita reply fast. So kat situlah kita reply, sama ada kita boleh comply atau tidak, kita kena jawab juga. So kat situlah penting untuk kita jawab. Itu satu. Tetapi jika komunikasi itu berdasarkan sesuatu yang official, yang perlu record, maka kita perlulah gunakan email.
Macam for example kita nak tunjukkan bahawa kita dah hantar officially. Okey, puan, di sini saya menghantar proposal seperti yang dikehendaki. So ada tarikh surat situ dan tarikh email tu. Dan dia ada, kita tahu sama ada email tu diterima ataupun tidak. So kalau untuk official, kita boleh buat email, sebab email ni ada archive. WhatsApp ni selalunya memang ada archive, tapi kadang-kadang kita ada limitation dari segi memory, kita delete dan kadang-kadang hilang. Dan kita punya handphone masuk dalam lubang tandas lah dan sebagainya. Ada kawan kita baru je masuk dalam lubang tandas dia punya handphone kan. So kita pun tak boleh contact dia. So jadi saya rasa komunikasi, kita boleh buat grup-grup komunikasi dengan tim kita dalam dalam management pun kita ada kita punya communication, dengan staff-staff kita pun ada communication. So kita boleh update secara cepat dan pantas. Jadi kita tak perlu nak tunggu meeting baru kita update. Saya bagi contoh lah, katalah ada sesuatu perubahan yang perlu kita lakukan. Maknanya kat situ kita kena cepat beritahu di dalam media platform. Sebab kat situ ada alert untuk kita tahu ada mesej baru yang sampai dan sebagainya. Jadi perlu kita ada gunakan WhatsApp, gunakan Telegram untuk mencampaikan maklumat dengan cara cepat. Tetapi untuk kita memastikan kita dapat submit secara official atau communicate secara official, kita gunakan email dan surat lah. Yep. Okay, faham. Maknanya dia tak ada isu lah. Tak ada isu. Maknanya sekarang ni memang teknologi pula. Correct, tak teknologi. So cepat. So sebab tu cara kita pun kalau kita bisnes kita servis, so cara kita menjawab kadang-kadang penting. Kadang-kadang bila klien tanya, dia bukan kira hari, kira waktu. Malam pun dia boleh tengah malam dia tanya. Jadi katalah malam kita dapat dan kita sedar. So kita reply, kita kata Mr. Client ataupun Mr. Sipulan, Tuan Sipulan, saya akan reply nanti pagi selepas saya bangun. Buat tanya. Tapi kita reply. Reply. Ya, sebab apa? Dia macam main bola, Fiza. So kalau kita dapat bola, orang pas bola kepada kita, apa kita perlu buat? Kita perlu sambut, ya betul. Lepas tu kita perlu pasang juga lah. Yes. So kita perlu pas bola tu. Sebab kalau kita tak pas bola tu, kat situlah orang akan terjah kita, rebut bola daripada kita dan kita ada masalah. So kita kena pandai pas, dan kita pas pun kita pas dengan cara yang betul lah. Maknanya macam tadi kan. So sebab kita tak boleh nak memikir, kita dalam keadaan nak tidur umpamanya kan. Kemudian pula banyak maklumat dalam komputer kita. Dan kemudian kita pun mungkin nak collect daripada tim kita. Jadi tim pun kita tidur. Jadi ramai orang berpendapat tunggu besok pagi. Sedangkan klien masa tu mungkin dia nak tahu kan. Kita kena jawab juga. Kita kena jawab selalunya. Kalau kita alert lah. So kalau kita alert ni, kita bagi tahu, okay, mesti klien, maaf ya, saya akan reply esok pagi. Let's say kalau kita confident pukul 8, begitulah pukul 8. Dan kita hantar kat dia, dan esok pagi kita follow up. Jadi kita pun taklah rasa tertekan. Sebab nak tidur pun teringat, klien ni bagi something kan. Sebab sifat manusia ni dia memang macam kalau ditanya dia nak tahu cepat. Correct. Tapi jarang lah klien tanya pukul 11 malam, 12 malam. Cuma kadang-kadang. Cuma kadang-kadang lah kan. So itu sebab dia kalau emergency memang jadi, kalau klien-klien jenis agresif ni. Dengan bos pun sama juga macam tu. So yang penting kita reply. Yang penting kita reply, komunikasi. Saya tahu kadang-kadang ada yang blue tick pun tak ada. Blue tick pun dihilangkan sebab tak nak tahu dah baca. Ya, boleh setting. So itu terpulang pada masing-masing. Tapi bagi saya lah, kalau kita nak mengamalkan komunikasi yang mantap, kita reply dengan prompt. Cuma cara kita reply tu jangan sampai kita simpan arahan atau permintaan tu sampai kita stres. Sebab tu kita kena pas. Bila kita pas, kita tak stres. Kalau tidak, kita stres. Saya risau nanti orang tanya. Orang tanya apa. So jawab dengan cara yang macam tu. At least kita dah acknowledge. Ya Mr. Client, ya bos, saya dah terima you punya mesej, saya akan bertindak besok pagi. Dah kan clear kan. Kecuali benda tu emergency kan, dia minta tolong sekarang juga kan. Jadi kita bagi tahulah kita sama ada kita boleh tolong atau tidak. Kalau tak boleh, mungkin kita cari jalan supaya orang lain boleh tolong dan sebagainya. So tak banyak peristiwa macam itulah. Tetapi jika ada, macam itulah cara kita. Tapi dalam tim ada bos. Correct. Correct. Tapi orang tu pun akan tahu macam mana. Bila dia dah tahu macam mana cara kita kerja, dia faham. Dia tahu maknanya bila tengah malam, kalau you hantar mesej, dia akan reply. Tapi
you tak boleh dapat apa yang you nak. Esok pagi. Tapi at least Tapi at least kita noted. At least dia rasa appreciated. Macam tu lah. Ni kadang-kadang 1 hari tak jawab lagi. 2 hari tak jawab lagi. 3 hari tak jawab lagi. Telefon masuk toilet. And then bila orang tu tanya sekali lagi, klien atau bos tanya, masa tu dia orang dah marah. Kenapa tak reply? Dan kita kata kita dengan alasan kita, saya sebenarnya belum siap lagi tadi. So itu maknanya dah already too late. Already too late. So kita cakap awal-awal. So kita beritahu awal sebenarnya status projek ni baru sampai ni. So kita perlukan masa 2 minggu. Katalah kan. So kita ceritalah. So kita pun tak stres, bos kita pun tak stres atau klien kita pun tak stres. Betul. Cara mengurangkan stres lah. Maknanya kita pass the ball. Pass the ball. Komunikasi Saya mantap. saya ajar something passing the ball. Yang simpan yang lama. Bukan tai chi Oh, tak. Tai chi tu saya tahu. Tai chi tu memang totally dia tolak terus habis. kan. So kita kena pass the ball. Okey. Alright. Dalam komunikasi lagi, bagaimana kita nak tegur orang bawahan? Soalan yang bagus. Soalan kedua yang bagus hari ni. So banyak Okay, alright. So sebenarnya benda ni okay, seperti yang kita tahu, dengan staff kita akan berinteraksi. Okay, so ada 2 perkara sini. 2 perkara utama bila kita berinteraksi. Satu adalah perkara kerja. Okay, satu lagi adalah perkara personal. Personal selalunya berkenaan dengan performance dan sebagainya. So untuk perkara kerja memang lumrah lah. So bila kita bila staff kita present, katalah presentation mengenai projek mereka, so adalah normal untuk kita challenge. Sebab tu kita kena ada culture untuk selalu membuat deliberation, discussion, brainstorming. Jadi bila kita biasa dengan culture seperti ini, jadi mereka tidak ada masalah untuk menerima komen, teguran, challenge. Sebab itu untuk penambahbaikan. Tidak ada hal personal kat situ. Maknanya orang akan tanya macam-macam kan, dan challenge. Itu biasa sebab kita nak pastikan produk yang kita keluarkan, hasil yang kita keluarkan itu memang sudah melihat daripada semua sudut. Jadi dengan orang bawahan tu maknanya working level kita tu kita kena ada selalu brainstorming, discussion, meeting yang mana kita amalkan budaya untuk orang juga komen. Maknanya dalam sesi meeting tu bukan hanya bos yang challenge, tetapi team member pun sendiri challenge. Team member kita galakkan. Okey, apa pendapat you? Apa pendapat ni pula? Apa pendapat? So semua kena ada pendapat supaya contribution, deliberation itu maknanya mereka terbiasa dengan challenge session. Jadi bila dah biasa challenge session tak ada apalah, maknanya bila keluar meeting tu kita boleh terima apa yang dah decide dan kita follow. Itu dari segi work lah. Dari segi personal memang kalau ikut etik memang kita akan panggil dia one on one. Okey, katalah Fiza kan. Okey Fiza, setelah 6 bulan performance you saya lihat semua okey, cantik, tapi ada satu area kat sini you perlu penambahbaikan. Iaitu you selalu datang kerja lewat, jadi klien banyak tak boleh accept, tak boleh nak komunikasi dengan you kan. Macam for example. So kita bagi tahu. Jadi penambahbaikan ni kita akan tanya dia. So Fiza ada masalah ke tak? So Fiza akan cerita dan kita bagi cadangan. Okey, mungkin you boleh buat macam ni. Ataupun kita boleh accept. Okey Fiza, now I accept that you datang pukul 10 pagi. Tetapi untuk sebelum 10 pagi 9 hingga 10 sampai dia kena cover. So maknanya kita personally talk face to face. Sebab tu company besar seperti Petronas dia ada feedback session. Feedback session ni every half a year. Every half a year maknanya supervisor dengan subordinate akan tutup pintu dan mereka akan bagi feedback. Maknanya subordinate akan bagi feedback kepada superior, superior pun akan bagi feedback kepada subordinate, dan bila mereka dah bersetuju mereka akan tulis apa development plan yang perlu dilakukan. So kalau sistem company ada sistem tak apalah, tapi macam company kita ni yang masih kecil, kita kena buat cara lain lah. Alright. Itu maknanya dah sampai satu level tahap complete system lah. Kan? Ada soalan lagi Fiza? Ada, tapi itulah masa dah akan boleh sikit lebih sikit pun tak apa. Tak apa. Okeylah kalau gitu. Okey. Sebenarnya kan Sifu memang expert lah benda-benda ni kan. Okey, macam mana
Okey, apa training yang patut syarikat adakan untuk mengatasi masalah komunikasi dengan tim? Okey, seperti yang saya kata tadi, sebenarnya tak perlu spesifik training pun. Oh, tak perlu spesifik training. Kita kena buat satu sistem dan budaya. Sistem Okey. lah. Katalah you nak buat satu project proposal. Okey. So mungkin ada seorang yang akan prepare draft. Okey, so kita amalkan dalam tim mereka ada deliberation. Okey, saya dah siap draft. Esok kita nak kena submit. So kita sepatutnya kena agree as a team. So semua orang check, oh dia expert bahagian procurement, dia expert bahagian project execution, dia expert bahagian purchasing. So semua kat situ kita akan ada satu budaya. Nah, kat situlah maknanya communication akan mantap lah. Dan kemudian dari segi kita galakkan, kita ada grup-grup dalam Telegram dan WhatsApp untuk sentiasa berkomunikasi supaya up to date. Sebab apa? Kadang-kadang nak cepat kan. Kadang-kadang proposal tu kena submit pukul 12. Mungkin ada setengah tim yang masih lagi belum submit the updated comment for example. So bayangkan kalau tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, susah kan. Kat situlah maknanya dia memainkan peranan untuk membantu kita. Jadi tak ada spesifik training, cuma amalkan dalam budaya kita, kita sentiasa ada management meeting kita, steering committee meeting kita, maknanya weekly report kena ada, monthly performance meeting ada. Jadi insya-Allah kalau semua ni ada, kita tak ada masalah dengan communication. Maknanya staff kita always up to date dan tak ada masa untuk mereka membawang pada company. Selalunya mereka ni membawang, mereka kutuk company, mereka tak loyal pada company dari segi support company kerana tidak ada komunikasi yang mantap, maknanya ada gap. Jadi bila kita selalu berkomunikasi, mereka tak ada ruang pun untuk buat benda-benda ni. Maknanya kita touch their heart, maknanya kita selalu sentuh hati mereka bersama dengan diorang. orang. Tak rasa diorang buat kerja alone. Correct. Yes, correct. Okay, Sifu. Sekarang dekat nak pukul 11. Okay. Kita dah lalu. Okay, 10.59 kan. Okay. Bateri pun dah low lah. Itulah. Mental technical. Okay. Itulah dia 5 kesilapan dalam cerita-cerita lah, kisah-kisah 5 kesilapan dalam syarikat. Kalau korang ada soalan pun boleh tanya kemudian kat dalam komen. Okey, tapi menarik Sifu. Okey, alright. Alhamdulillah. Sebenarnya saya rasa nak tanya lagi tapi nantilah mungkin saya akan cek tajuk lain lagi untuk rasa insya-Allah untuk boleh ulang lagi pun boleh. Tak ada masalah. Kita akan relive juga Facebook kita ni. Facebook live kita ni setiap hari Isnin. Oh, okey. Dekat page Top Gun Consultancy. Okey. So harap-harap semua follow lah follow Top Gun Consultancy untuk sama-sama menyumbang lah dan mungkin mendapatkan perkongsian daripada kami. Dan juga kita selalu update kan apa aktiviti kita. Update. Okey, cuma siapa yang tak tahu lagi, kita ada seminar free online Empreneur buat kali pertama pada 14 November 2020. So ni free ke Fiza? Ni free. Sebab kita buat online. Okey, buat online. Bila online. So harap semua orang boleh register. So siapa nak attend register lah. Siapa nak attend ke register dulu walaupun dia free. Yes, correct. Okey, boleh WhatsApp dekat nombor admin kami dekat bawah tu. Okey, itulah dia kebanyakan. Kalau orang nak konsultansi macam mana Fiza? Okey, kalau nak konsultansi pun boleh contact admin kami. Dan boleh tanyalah. Biasanya diorang pun tak tahu apa diorang punya pain point tu. Apa yang diorang tak ni, tapi diorang rasa macam apa yang Sifu kata lah, tak grow, profit tak nampak. Benda-benda simptom tu je diorang tahu. So boleh contact Fiza and boleh contact saya juga atau admin. Boleh komen juga kat ruang inbox kita orang dalam Top Gun Consultancy. Nanti kita akan reply insya-Allah secepat mungkin. Alright. Okey, itu saja daripada kami. Daripada saya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan yang ini, yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Okey, segitu saja daripada kami. Assalamualaikum. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you're coming with me, or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. I finally found
Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does.